Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Asmaliza binti Ishaq. Okey, cikgu akan mengajar kamu matematik tahun ni. Okey, baiklah, kita mula dengan tajuk 1. Jadi benda ni tekan benda tu. Okey, baiklah, tajuk 1 ialah pola dan jujukan. Tengoklah pola. Apa itu yang dikatakan pola? Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu boleh rujuk buku teks. Okey, pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okey, pola ni dulu sekolah rendah pun kamu dah belajar dah. Nah, contohnya macam 2, 4, 6. Okey, nah. Kita tengok contoh 1. Okey, lukis corak seterusnya bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Okey, kita tengok corak ni nah. Corak ni dia ada 2 titik kan. Okey, ini adalah sebutan yang pertama, ada 2 titik. Kemudian sebutan yang kedua kita ada 4 titik. Sebutan yang ketiga kita ada 6 titik ni. Jadi corak ni, okey, kita boleh tahu dia ialah dengan menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Itu pola dia nah. Nampak ni 2. Okey. Dia mula dengan 2. Okey, kemudian 4, kemudian 6 dan seterusnya. Jadi dekat sini kita tahu nah 2 tambah 2 dapat 4 kan. Jadi tambah 2 dekat sini, tambah 2 dekat sini, tambah 2 dekat sini sama dengan 8, tambah lagi 2 kita dapat 10. Okey, jadi polanya adalah dengan menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey. Contoh yang seterusnya ialah corak nah. Kita tengok corak ni ada warna hijau dan juga warna purple kan. Okey. Mula-mula sebutan yang pertama adalah corak yang berwarna hijau. Sebutan yang kedua dia tambah dengan warna purple kat sebelah ni. Jadi sebutan yang ketiga dia tambah lagi dengan corak yang berwarna hijau. Jadi sebutan yang seterusnya dia tambah lagi dengan corak yang berwarna purple. Jadi polanya adalah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Okey. Okey, cikgu teruskan contoh yang seterusnya. Nyatakan pola bagi set nombor yang berikut. Okey, kita tengok. A, negatif 10. Kemudian ni sebutan yang pertama. Ni kita panggil sebutan yang pertama lah. Okey, negatif 10. Sebutan yang kedua adalah negatif 4. Sebutan yang ketiga adalah 2. Sebutan yang keempat adalah 8. Kemudian dia buat koma, dia buat titik 3 ni kan. Okey, titik 3 ni bermaksud seterusnya. Okey, ni matematik kan dia ada simbol-simbol tu, dia ada maksud dia. Okey, jadi dia kata nyatakan pola bagi set nombor berikut. Jadi penyelesaiannya kita nak tengok pola ni, kita kena fikirlah ni. Daripada negatif 10 ni macam mana dia jadi negatif 4. Okey, kemudian daripada negatif 4 ni macam mana dia jadi 2. Daripada 2 macam mana dia jadi 8. Okey, jadi kita tengok kan 2 nak kena tambah dengan 6 baru jadi 8. Negatif 4 kena tambah dengan 6 juga untuk jadi 2. Negatif 10 kena tambah dengan 6 juga untuk jadi negatif 4. Jadi polanya adalah dengan menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Inilah pola dia. Okey, B. Tengok B lah, 17, 7, negatif 3 dan negatif 13. Kita tengok ni daripada 17, ni sebutan yang pertama. Sebutan yang pertama ni adalah nombor sebelumnya kepada sebutan yang kedua. Okey, 17 nak jadi 7 ni kena tolak 10. Okey, 7 ni nak jadi negatif 3 pun kena tolak 10. Negatif 3 nak jadi negatif 13 kena tolak 10. Tengok cara dia buat macam ni. Okey, jadi polanya adalah menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Kan? Menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Kalau tolak kita guna perkataan daripada. Kalau tambah kita guna perkataan kepada. Sebab kita menambah kepada.
menambah kepada nombor sebelumnya. Kalau kita tolak, kita sebut daripada. Okey, C. Tengok nombor C. Sebutan yang pertama adalah 2. Sebutan yang kedua adalah 6. Sebutan yang ketiga 18. Sebutan yang keempat adalah 54. Jadi kita tengok lah. Daripada 2 nak jadikan 6. Kita boleh fikir ni. Kita boleh tengok ni. Tambah 4 ke? Kalau kita tambah 4, memang dia jadi 6. Kalau 6 tambah 4 tak jadi 18. Jadi dia boleh jadi juga adalah suatu pendaraban. Okey, jadi polanya adalah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, D pula. 81, 27, 9 dan 3 dan seterusnya. Okey, nombor yang besar-besar ni, kalau kamu tengok nombor ni dia besar-besar ni kan. Besar-besar ni ada kecil. Dia bezanya terlalu jauh. Okey. Boleh jadi nombor tersebut polanya adalah bahagi ataupun darab lah. Okey, macam ni 81 nak jadikan 27 kena bahagi dengan 3. 27 nak jadikan 9 kena bahagi 3. 9 nak jadikan 3 kena bahagi 3. Maka polanya adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, E. Okey, E nah nombor dia 1. Sebutan pertama adalah 1. Sebutan kedua 3/2. Sebutan ketiga 2. Sebutan keempat adalah 5/2. Okey, jadi nombor ni kita tengok. Daripada nombor 1 ni nak jadikan 3/2, kita kena tambah dengan 1/2. Okey, semuanya tambah 1/2, 1/2. Maka polanya adalah menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Okey, F. Negatif 2.3, negatif 2.6, negatif 2.9 dan sebutan yang keempat adalah negatif 3.2. Okey, kita tengok apa beza antara nombor ni adalah negatif 0.3. Jadi kita kalau nak jadikan daripada negatif 2.3 kena tolak negatif 0.3. Baru dia jadi negatif 2.6. Daripada negatif 2.6 nak jadikan negatif 2.9 kena tolak lagi dengan 0.3. Maka polanya adalah menolak 0.3 daripada nombor sebelumnya. Okey nah. Okey, pola ni dia ada macam-macam jenis. Okey, yang pertama pola nombor genap, nombor ganjil, kemudian segitiga Pascal. Ini bentuk dia, segitiga Pascal. Kemudian nombor Fibonacci. Ini pola dia. Okey, kita tengok satu-satu nah. Okey, nombor genap maksudnya semua dalam turutan nombor tersebut adalah nombor genap. Okey, nah kita tengok contoh 3. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 dan seterusnya sehingga 67. Kena pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil. Okey, kalau dia kata nombor ganjil ni maksudnya kita kena ambil nombor ganjil sajalah. Okey, macam 7, 17. Tengok ni. Contoh dia buat nah. 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Ni semua turutan nombor ganjil. Okey, kemudian kita tengok pula nyatakan pola. Okey, nyatakan pola bagi urutan nombor. Jadi bila kita tengok ni, polanya adalah dengan menambah 10. Okey, 7 nak jadikan 17 tambah 10. Maka nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, contoh yang kedua adalah nombor genap. Jadi kita susun dulu nombor genap. 12, 22, 32, 42, 52 dan 62. Jadi daripada 12 nak jadikan 22 kena tambah 10. Kan 22 nak jadikan dia 32 kena tambah 10. Maka polanya adalah dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Ini pola dia nah, kita sebut ayat ni. Menambah 10 ke, menolak 10 ke, mendarab ke, membahagi ke, itu adalah pola dia. Okey.
Kemudian kita tengok pola segitiga Pascal. Okey, apa yang dikatakan dengan segitiga Pascal? Segitiga Pascal ni dia berbentuk macam piramid. Okey, dia bermula dengan nombor 1. Okey, bermula dengan nombor 1, kemudian kiri kanan dia 1. 1, 1. Kemudian daripada 1 ujung ni mesti 1, semua ni 1. Okey, ada 3 kaedah nak buat dia nah. Yang pertama kita boleh tambah ni. Okey, ujung ni memang 1 lah. Ujung ni pun memang 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Okay, ujung ni 1. 1 ni sebab apa? Sebab 1 ni dia tambah dengan kosong. Belakang ni kosong, tak ada apa-apa. Nah, depan dia kosong, memang tak ada apa-apa. Jadi 1 tambah kosong sama dengan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini pola dia nah. Okey, 2 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah kosong sama dengan 1. Okey, ujung ni pun 1 tambah kosong sama dengan 1. 1 tambah 3 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 1 sama dengan 4. Okey, 1 tambah kosong tak ada apa-apa kan? 1 tambah kosong sama dengan 1 dan seterusnya. Okey, cuba kalau kita isi kotak yang ni, apa jawapan dia? Okey. 1 tambah kosong tak ada apa-apa kan? So 1 lah kat sini. Okey. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. 1 tambah kosong, 1. Biasanya segitiga Pascal ni pun masuk dalam periksa jugalah. Supaya dia nak tahu nah, kamu boleh tahu tak ni? Apa turutan nombor dia? Apa kaedah yang dia buat? Okey, apa pola dia bagi segitiga Pascal. Jadi kita kena tahulah, untuk dapat yang di tengah-tengah ni kita kena tambah 2 nombor ni. Okey. Okey, kaedah yang seterusnya itu yang pertama nah. Kaedah seterusnya kamu boleh tambah, kamu boleh buat macam ni juga nah. Semua ni 1. Okey, untuk urutan yang pertama ni 1. Barisan yang kedua ni 1. Okey, 1 ni dia boleh tambah 1. Polanya adalah menambah 1 untuk barisan yang pertama ni. Menambah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. Macam ni. Macam ni lah. Last kali dapat 5 kan. Okey. Untuk barisan yang seterusnya, 1 tambah 2 dapat 3. 3 tambah 3 dapat 6. 6 ni kena tambah dengan 4. Cikgu rasa kalau macam ni kita kena ingat lah yang ni nak kena tambah. Dia sebab dia lain-lain. Yang ni tambah 1 semua. Yang ni tambah 2, tambah 3, tambah 4. Kan cikgu takut kamu keliru. Jadi kita gunakan kaedah yang pertama ni lah. Yang paling mudah. Cuma tambah nombor yang bersebelahan sahaja. Nah, ni contoh dia. Contoh dia. Macam ni lah kita tambah dengan nombor sebelah dia. Okey, 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Ni lagi mudah lah kita tambah dengan nombor bersebelahan dia. Okey, satu lagi. Okey, lagi satu ni pola. Pola juga adalah suatu urutan nombor yang merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Sebab itulah kita kata segitiga Pascal ni adalah pola juga. Sebab ianya mempunyai urutan yang tertib. Jadi ada urutan dia, cara penambahan dia tu. Okey, seterusnya kita tengok nombor Fibonacci. Apa dia pula pola bagi nombor Fibonacci? Okey, nombor Fibonacci ni polanya adalah dalam satu urutan nombor kita kena tambah dengan nombor yang sebelumnya. Kalau macam ni kosong, belah ni 1. Maksudnya kalau nombor sebutan yang ketiga ni dia akan jadi nombor 1 ni tambah kosong, dapat 1. Sebutan yang keempat ni nombor 1 ni tambah 1, dapat 2. Sebutan yang kelima ni, ni kita panggil sebutan lah. Sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebutan yang kelima ni adalah sebutan yang keempat tambah sebutan ketiga.
Dapat 3. 2 tambah 1, 3. Okey, sebutan seterusnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Sebutan seterusnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Okey, jadi apakah sebutan yang seterusnya? Okey, 8 tambah 5 sama dengan 13. Okay, sebutan seterusnya 13 tambah 8 sama dengan 21. Macam tu lah, ni nombor Fibonacci. Cara pola bagi nombor Fibonacci. Kita tengok contoh 5. Okey, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Sini 2 lah. Okey, 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8 sama dengan 21. Okey, kalau macam ni pula untuk B nah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. Nah, macam tu lah. Tengok jawapan dia. Okey, pola merupakan suatu corak tertentu dalam sesuatu nombor atau objek. Suatu pola dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Manakala suatu pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Okay, boleh tengok. Kalau objek, kita kena tengoklah susunan objek tersebut. Ini nombor. Ini nombor lah. Okay, susunan objek. Contohnya macam ni lah. Yang tadi cikgu tunjuk dekat kamu tu. Ini adalah susunan objek. Kan ada 2 titik, 4 titik, 6 titik dan seterusnya lah. Menambah berapa lagi titik. Okay, yang ni pun segitiga ni dia letak warna yang berlainan sahaja untuk dia bagi kita mudah nak kenal yang mana satu dia menambah segitiga tersebut lah. Okay. Jadi cikgu nak kamu buat latihan. Jom cuba 1.1 nombor 1 hingga nombor 5. Cikgu ada jawapan pula. Nombor 1 hingga nombor 5 lah. Nah. Okey, nanti lepas kamu buat, cikgu akan bagi jawapan dalam rakaman yang kedua. Okey.